Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Yang dimuliakan Ustaz Harul selaku pimpinan Ruaq Jawi, seterusnya para pelajar, siswa-siswi, para santri, anak-anak, putra dan putri, anda-anda dan andi-andi sekalian, semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan ini. Cumanya bagi anda sekalian mungkin masih awal lagi, tapi bagi saya dah lewat dah. Sekarang pukul 9.30, berapa jam dah setelah Isya. Jadi cukup lewat dah, tidur dah pun Seraun hanyut dah. Jaga balik ni kira subuh lah. Subuh bagi saya lah. Baik, pada mulanya ana tidak nak lagi menyampaikan sesuatu dah, kerana nama Ruaq Jawi ini agak hebat, menghimpunkan ratusan para ulama-ulama, menadah kitab pagi, petang, siang, malam. Jadi siapalah aku untuk berdepan dengan anda sekalian, tetapi memandangkan Ustaz sendiri pun bila berdepan dengan anak-anak ni pangkat anak semua. Nah, pasal anak Ustaz pun bayar anda sekalian je. Dan terkenang tahun 25 tahun dulu, 24 tahun dulu, beginilah apa yang Ustaz lalui dulu, benda yang sama. Takharrajtu min kulliyatil lughatil arabiyyah sana 96. Punya lama tu 20 tahun ba'da takharruji, dan melalui pelbagai pengalaman. Ada lebih sikit je. Niat asal sekadar mencari bahan, tak nak dah berprogram di bumi Anbiya ni, tapi Allah tidak izinkan. Ini program yang kelima kalau tak silap Ustaz Harul. Boleh dipecah juga. Dan besok ada lagi di Syubra, dekat nak balik lagilah bergelut sibuk. Alhamdulillah, yang penting anda menghargai ilmu. Baik, apa yang nak dipersembah dan dibentang malam ni agak berat. Itu yang menyebabkan anda rasa risau dan agak berbeza daripada bentuk yang anda lalui. Kerana bila dia naik peringkat satu tahap, berdasarkan kalau dalam education, pendidikan, jadi kita semua dalam bidang pendidikan, cuma official ataupun tidak, orang yang dah ada dalam sistem, maka dia ada taksonomi yang diikut. Benda-benda al-mustalahat al-injiliziyah ni dulu anak pun tak erti apa, tapi bila berada dalam sistem, faham tak berada dalam sistem Ustaz? Berada dalam sistem ni bekerja dengan kerajaan, itu berada dalam sistem maksud dia.
Maka double lagi kita buat research, maka kita akan diperkenal dengan al-mustalahat yang belum kita kenal sebelum ini. Baik. Apa yang nak disebut ni bolehlah menjadi satu pencetus minda dan juga pencetus idea dan juga sedikit motivasi untuk anda sekalian, kerana kita tidak akan kekal di sini. Kita akan menuntut ilmu dan kita akan balik. Maka medan sebenar kita di Malaysia. Sebab itu apa yang nak dibentang ni ialah beberapa. Saya ambil sikit-sikit lah. Antaranya kertas kerja yang pernah nak buat dibentang di Bangkok, dan dibentang sebahagiannya di Sumatera Barat, dan juga kalau Sumatera Barat ni di sebelah Padang Barat, Pulau Sumatera. Sebahagiannya yang terbaru ni tahun ini juga di Bandar Aceh. Kemudian di Jawa Timur. Jawa Timur pulaunya beda, bukan pulau ada main sikit-sikit. Dia akan jadi kita berada di negara-negara tertentu, maka orang Kedah kata syekh dia naik syekh dia main. Kalau dia yang di Padang itu pulaunya Sumatera, ya khususnya Padang Sumatera Barat. Tapi kalau yang di Jawa, Jawa itu Jawa, orang Selangor faham. Kalau yang di Jawa, bandaranya Surabaya. Ya, di situ ada ribuan pesantren-pesantren yang begitu hebat. Maka banyak perjalanan luas pemandangan. Maka himpunan beberapa kertas kerja, termasuk yang malam ni ialah himpunan lah, kita kena faham. Baik, jadi cerita ringkasnya, kita tak mau buang masa, malam pun dah lewat. Ana ni balik tahun 96, kuliah lughah. Ditakdirkan Allah kerja sambil kerja, sambung belajar, master PhD apa semua. Habis dah dapat doktorah, kada apa pun, 2 hurufnya D dengan R. Tapi bidangnya agak jauh berbeza, pengurusan dan juga manajemen. Sebab kecintaan kepada ilmu kita nak explore. Dulu di pondok sebelum main Mesir pun macam-macam juga kita anda tak dah begitu begini. Kemudian selesai PhD pertama, cakap macam belagak, minta maaf, rasa macam seriau juga, bimbang. Orang Kedah kata seriau, takut jadi takjub, ujub. Habis PhD pertama, ingatkan hati ini ingin tenteram. Rupanya naluri Allah campak, tak boleh duduk Ustaz. Dia terasa nak do something. Maka bila nak do something, Allah lorongkan buat ke arah itu, menggunakan sedikit ilmu yang ada, kemahiran berbahasa Arab. Hasil kuliah lughah dulu ni, kuliah lughah di usia tu abang. Di usia tu lah, 1926, 80 akhir mahattah. Tapi betul-betul wallahi, bila datang tahun 2016 ni, hanya 5%. Anda masih ingat tempat, yang lainnya semua kabur dan bingung. Tak nampak langsung jalan. Yang nampak setakat Abu Romi itu, Umar Kedah awal Sabi' sampai Abu Romi. Sebab Abu Romi itu gerainya kecil je, jual suguk wal kibdah ta'muhu sama dengan dulu. Tiba-tiba naik tu dia macam besar. Baik, kita tak research tentang Abu Romi. Kita akan research tentang benda yang lebih berkeperluan kepada kita. Baik, maka naluri itu datang. Maka sekarang ini muka suratnya hampir 100 muka surat dah, tengah duk buat, tapi kekurangan bahan. Maka sandarannya ataupun bidang yang ana fokuskan ini ialah berkaitan dengan al-i'jazul ilmi mutaassilun min i'jazil lughawi. Sebab itu di antara pengasasnya ialah Syekh Abdul Majid Az-Zindani, pengasas Jami'ah Islamiyah fil Yaman, dan di Mesir pakar geologi Islam, namanya Dr. Zaghlul Najjar dan Profesor Hussein Kamaluddin. Maka mereka ini dua orang ni, khususnya Syekh Abdul Majid Az-Zindani di Yaman
dan juga Dr. Zaghlul Najjar, pakar geologi Islam di Mesir tapi bermukim mustautin di Ingilterra. Baru ni jumpa seorang imam sahabat dia memberitahu masih di sana. Maka bulan 3 ana terpaksa pergi ke Perancis dan England juga kerana mengejar beliau yang sudah pun uzur. Baik. Maka mereka berdua ni menafsirkan Al-Quran dari sudut yang agak berbeza dari apa yang telah berakar umbi lama. Sebab itu Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya Ta'silul I'jaz Al-Ilmi fil Quran telah meletakkan al-ara' bainal muayyidin wal mu'aridin lihadha an-naw' min at-tafsir, tafsir al-ilmi. Tafsir ilmi inilah yang kita nak kena faham. Jadi kalau dulu tafsir-tafsir biasa rujukannya sedia maklum, at-turas. Maka tafsir-tafsir yang berbentuk ilmi ini antaranya tafsir Ad-Daw'ul Munir ala tafsir Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Kemudian kitab apa lagi? Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi. Kemudian kitab yang paling penting yang berasaskan i'jaz ilmi, i'jaz lughawi, membawa kepada i'jaz ilmi, kita cuba balik tengok, pernah dengar tak? Nama dia Nazmud Durar li Abil Hasan Al-Biqai. Kitab yang cukup hebat, termasuk tafsir al-ayat al-kauniyah Dr. Zaghlul Najjar. Baik, ana nak bertanya antum sekalian, ikhwah wal akhawat, anak-anak lah, pernah ada orang sebut, kita baca sejarah, surah pertama turun? Semua orang tahu. Sebut surah pertama, takkan tak tahu kot Ustaz? Surah Iqra' Ustaz. Ataupun ma'ruf bi suratil Alaq. Terkenal dengan surah Alaq. Berapa puluh lama kita sebut, memang nama dia begitu. Tak ada siapa pun yang nak ubah. Memang nama dia begitu. Tapi sedar atau tidak, secara tidak langsung, kalau anak ubah sikit, kita sebut apa? Ini dalam ceramah-ceramah di Malaysia lalu anak sebutlah. Cuba kita sebut surah pertama, sedarkah kita yang Allah Ta'ala turunkan menggunakan salah satu istilah dalam ilmu biologi. Suratul Alaq artinya tahap yang kedua setelah nutfah, alaqah, mudghah. Boleh tak kita sebut surah pertama ialah surah embriologi? Apa perasaan anda bila sebut begitu? Nampak tak? Kita nak menunjukkan Al-Quran itu mu'jizah. Memang namanya begitu, tapi salah satu istilah ilmu biologi. Orang yang belajar ilmu sains dia akan faham. Baik. Kemudian dalam satu kertas kerja anak di Bandar Aceh beberapa bulan yang lalu, kertas kerja anak buat tajuknya Elemen Geologi dalam surah Syura ayat ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Baik, duduk di Mesir faham ayat, tak kena terjemah dah pasal kita ambil simple perkataan yang ada majaz mursal pada kalimah litundhira ummal qura. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litundhira ummal qura. Kata Allah, dan begitulah kami wahyukan kepada Muhammad ilaika qur'anan, berbahasa Arab. Mengapa Allah sebut berbahasa Arab? Qur'anan arabiyya, litundhira, tujuannya untuk memberi peringatan ummal qura. Ummal qura, siapa pernah pergi umrah, nak masuk mantiqah Makkah, kita nampak signboard, orang pernah pergi umrah kan, ditulis apa? Ummul Qura. Siapa bagi nama? Allah Ta'ala bagi nama Ummul Qura. Maka ulama Al-Biqai membahaskan dalam Nazmud Durar perkataan ummun. Fahamlah antum semua faham apa makna ummun? Takkan tak faham? Ibu. Apa makna ibu? Ibu ni artinya sesuatu yang asal lahir daripadanya.
Sebab itu Dr. Zaghlul Najjar, berdasarkan penelitian saintifik oleh Profesor Hussein Kamaluddin, so dua orang ni orang Mesir, pakar geologi Islam. Berdasarkan penelitian Profesor Hussein Kamaluddin menyatakan apa, bahawasanya dalam satu jurnal, artikel yang disiarkan dalam jurnal The Egyptian Scholars of the Sun and Space Research Center di Cairo ni lah, menyatakan bahawasanya Mekah itulah berasalnya, disebut berkembangnya daratan. Kita tak faham tu berkembangnya daratan. Kita membaca ayat ni lama dah, tapi dari sudut geologi kita tak akan bahas, kerana kita tidak ada minda tadabbur, kita kurang. Maka malam ni kita nak ubah minda sikit. Baik. Mengapa? Ini berlaku tahun 2007. Patah balik ke belakang, tahun 2005 dalam satu wawancara TV. Wawancara TV ini Dr. Abdul Basit Al-Sayyid dari Pusat Penyelidikan Kebangsaan Mesir, dia merumuskan bahawa terdapat perbezaan dalam wawancara TV, perbezaan masa. Kita belajar geografi dulu. Hak atas ni dia panggil hemisfer utara, bawah ni hemisfer selatan. Beza dia, masa dunia ni orang pakai apa tahu tak? Ukuran dia, nak perbetul jam dia pakai Greenwich, GMT, Greenwich. Beza antara hemisfer utara dengan selatan 8.4 minit, sebab dia pakai Greenwich, London. Tapi kalau paling tepat dia kena pakai Mekah. Kenapa? Sebab Mekah ni, kalau berdasarkan, kalau tak salah dalam tafsir Jalalain ataupun tafsir Baydawi, pernah disebut bumi ni dulu bola air. Terjadinya daratan dengan sebab buih. Buih ni bila berimpun dia keras. Bila keras dia jadi darat. Maka daratan pertama di bawah Kaabah. Sebab itu seorang profesor, Robert Coleman, University of yang ni di Amerika. Robert Coleman ni, Profesor Robert Coleman tahun 92 jauh, Stanford University di Amerika. Dia pernah sebut ketujuh benua sebenarnya berasal dan berkembang daripada bawah Kaabah. Hanya daripada satu perkataan yang ditafsirkan oleh Al-Biqai dalam Nazmud Durar. Perkataan apa? Ummal Qura, litundira ummal qura wa man hawlaha. So dari sudut makna begitu, tapi dari sudut geologi dia akan menjelaskan makna yang berbeza. Kenapa? Daripada bawah Kaabah berasal dan menjalur semua 7 benua dalam dunia. Benua Amerika bawah Kaabah, benua Asia, benua Afrika, benua Eropah, benua Australia. Jangan main-main. Hanya dengan satu perkataan, litundira ummal qura, ibu kampung. Daripada mana berasal anak beranak? Pada ibu. Itu perkataan, satu perkataan. So daripada i'jaz lughawi berpecah dan berkembang i'jaz ilmi, maka dia ada disiplin ilmu dia. Sebab benda ni lah baik. Itu secara umum. Tahun 1985 kita ringkas-ringkaskan, ada seorang profesor pakar bidang matematik, bidang elektrik ni, elektrik duk menyala tu. Nama dia Profesor Arthur J. Ellison, Ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik. Masuk Islam kerana satu ayat Quran. Bukan bermula dengan ayat Quran yang dia baca, bukan. Dia buat kajian. Orang putih dia tak ada Quran. Orang barat non-Muslim tak akan baca Quran. Dia hanya berpegang dengan research, kajian dia. Kebetulan kalau kajian dia kena bertepatan dengan apa dalam Quran, sila-sila bila Allah Ta'ala tu hidayah, dapat hidayah. Dia tak akan pegang dengan Quran. Cerita api dia tak akan percaya. Tapi kajian dia. Kita orang Islam berapa lama Quran duk kita? Lama. Kalau ikut 1400 tahun dulu. Baik, ringkas. Kita sebut Profesor Ellison, Ketua Jabatan Elektrik Elektronik University of London, Britain. Juga pakar dalam bidang ilmu parapsikologi, hubungan spirit, masuk alam jin, alam roh ni. Kita pun ada, dia pun ada, tapi dalam version dia. So dia menggunakan
Dua ilmu ini dia kaji satu benda yang remeh-temeh. Kita pun tak kaji dah. Dia kaji apa? Kita kalau sebut bab mati, kita bincang tentang apa? No, balasan nak masuk kubur, ibadat apa kita nak buat. Kita memang kita bincang begitu. Nak balik masuk dalam nak mati, sakaratul maut, masuk dalam alam barzakh, nak balik ke padang mahsyar, sehinggalah al-jannatu an-nar. Kita bincang, kita baca. Banyak lagi kitab para ulama. Orang putih nak kaji begitu. Dia tak akan percaya benda-benda tu. Dia kaji perbezaan mal farqu bainal mauti wan naum. Tu apa beza antara tidur, mati dan tidur. Mati, kalau tanya ustaz-ustaz depan anak ni confirm kalau mati benda apa yang keluar, semua orang boleh jawab. Benda apa keluar abang? Kakak di belakang. Takkan nak jawab tai keluar. Takkan nak terberak. Tentunya sudah tentu roh ataupun nyawa keluar, orang mati confirm. Tak. Orang putih tak begitu. Dia kaji, dia guna alat. Dia pakai bidang elektrik, ketua jabatan lagi, berwayar penuh. Orang mati, dia nampak alatnya menunjukkan ada something yang keluar. Itulah dia roh. Maka dia kaji pula orang yang sedang tidur. Maka dia kaji orang yang tidur, dia merasa pelik. Kenapa? Orang yang tidur juga ada something, sesuatu yang keluar daripada jasad. Tetapi ada sedikit perbezaan. Dia sebut dalam conference yang dia hadir di Jeddah. Kisah dia masuk Islam tahun 1985 tersebut dalam surat khabar Jaridah Ukaz di Jeddah, Ukaz newspaper, dan disebut semula oleh dalam buku yang dihimpun oleh pengarang Arab. Nama dia kalau tak silap buku ni dia cari pula tak jumpa, itu jumpa dah. Rihlatul Iman wal Islam qad aslamu, macam mana lebih kurang begitulah. Pengarang dia lupa nama. Dia menghimpunkan sarjana barat yang masuk Islam sebab kaji isu-isu yang kebetulan ada dalam Quran lebih dulu. Maka bila dia kaji, apa perbezaannya? Orang mati, meninggal dunia, hilang 100% pergerakan badan. Mana boleh orang mati bergerak? Kecuali satu mayat bergerak. Mayat siapa? Mayat Fir'aun, nama dia Manupteh, yang dijumpai itu 1898, yang dibuktikan kajiannya oleh Dr. Maurice Bucaille di Perancis tahun 1975. Itulah mayat Ramses II. Ramses kan ada banyak, ada setengah kata 19, ada setengah kata 20, 30 nama Raja Mesir. Mayat dia, mayat yang bergerak waktu dibuka kain kafan. Macam mana? Dia bila balut, buka-buka, dia angkat takbir. Bukan angkat takbir, tangan dia terangkat. Mengapa tangan dia terangkat? Jawapannya di belakang nanti. Tak boleh cerita semua. Saya buka balik habis. Baik. Itu tentang mati. Maka mati menghilangkan 100% pergerakan badan, jasad tak ada. Maka begitulah juga orang tidur, menghilangkan tidak 100% tetapi hampir 85 ke 90%. Mustahil orang tidur tak bergerak. Dan wajib orang yang tidur, dia tak akan tahu dia bergerak. Kami tahu Ustaz, kami gerak lagi kan? Itu tak lena lagi. Kalau lena confirm tak tahu, bukti kata mati. Maka dia buhalat macam biasa. Maka kenyataan yang dia keluar, contribution dia dalam seminar di Jeddah menyatakan di antara hidup, di antara tidur dengan mati, just one same single person, dengan izin, satu proses yang sama dan serupa. Dia berasa megah, dia merasa hebat. Lalu datang sarjana Islam sebut, Prof, kami orang Islam dah tahu lama benda ni melalui firman Allah surah Az-Zumar ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa kata Allah? Tengok tang hujung dulu. Isu ayat ni surah Zumar ayat 42 cerita mati dan tidur. Tapi dua isu ini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, jadi tanda kebesaran Allah untuk orang nak mikir. Orang yang nak fikir saja orang Kedah kata. Kalau tak fikir tak akan jumpa.
Apa isunya? Allah sebut dalam ayat, Allah lah yang Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yang mematikan jiwa-jiwa ketika mana jiwa tu nak mati. Wallati lam tamut, dan yang mati tapi tak mati, istilah dia fi manamiha, dalam tidur. Kita percaya tak? Kita percaya sebab disokong oleh ayat yang lain. Ayat dalam surah Al-An'am ayat 60, Allah sebut terang-terang, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang mewafatkan kamu waktu malam. Nak kata apa? Kita orang Islam percaya sebab ayat Quran. Orang Barat nak percaya tidur tu mati, dia tak akan percaya kecuali dia berpegang dengan hasil kajian dia. Kita percaya ayat Quran. Orang Barat begitu perangai dia. So dia bentang, tiba-tiba orang Islam sebut, kami dah tahu lama dah, mati, tidur tu mati. Maka orang baca ayat ni kat dia, dia tak percaya. Dia kata mana boleh jadi. Akhirnya kajiannya terhenti di situ, tak boleh pergi dah. Maka dia buat kesimpulan, ayat ini ialah bukan ayat yang diturun, direka oleh manusia, hanya diketahui dan diturunkan oleh Allah, Tuhan yang mencipta semesta alam. Lalu dia beriman, mengucap masuk Islam, beriman dengan Tuhan yang menurunkan ayat ni. Nampak tak? Itu baru satu contoh. So bagaimana kita nak menceritakan analogi mati ni? Kalau nak bagi faham, gini lah kot, anda pun tak tahu nak buat ke mana, tapi Allah bagi idea begini. Pernah dengar tak teknologi kenderaan menggunakan enjin petrol, diesel? Ada kan Ustaz? No? Pakai enjin. Semua kereta pakai minyak. Minyak enjinnya, minyaknya petrol ataupun diesel. Bila start, daripada dulu sampai sekarang. Tapi di celah-celah itu ada orang reka kereta menggunakan bateri. Berapa lama guna bateri? Tahun 80-an di Amerika. Syarikatnya tak apa dia ingat, kalau tak silap nama kenderaannya Tulsa ke apa, lingkup tutup bidah kilang. Bateri. Lepas tu reka biodiesel, reka itu, reka ini. Akhirnya yang teknologi yang boleh dikembangkan namanya teknologi hybrid. Faham kot hybrid? Kita bukan pakai kereta lagi Ustaz Airan. Pakai pun tak semua orang pakai hybrid. Apa hybrid ni pula dah tengah-tengah malam buta ni? Nak bagi antum semua dan antum nak faham bahawasanya itulah analogi tentang hidup dan mati. Kira-kira lah Quran ni dia al-isyarah al-ammah, taklah detail isyarah. Kalau nak faham mati ni begitulah, tidur yang dikatakan mati. Maka zaman sekarang ada teknologi hybrid, sebahagian kenderaan digabung, enjin petrol, enjin diesel, ada hybrid. Bagaimana hybrid berperanan? Bila kita start enjin petrol hidup, hybrid hidup tak? Hidup, tapi hybrid tidur. Kita pun bergerak. Bila laju, ada kalanya hybrid ambil peranan, petrol tidur sekejap tapi tak mati. Bukti kata tak mati, waktu berhenti kat traffic light. Berhenti kat traffic light, kita brake, enjin petrol senyap tidur, dengan diesel tak bunyi apa. Hybrid pun senyap tapi dia hidup. Bukti kata dia tidur tak mati, tak gaduh start semula, tekannya pedal minyak terus hidup. Jadi soalnya dalam surah Zumar, isyarah daripada Allah Ta'ala, gambaran teknologi yang nak dicapai oleh manusia. Anda tak boleh mengatakan lebih setakat itu saja. Sebab Sayyidina Ali bila ditanya Al-Quran itu apa? Khabaru ma kana qablakum wa naba'u ma kana ba'dakum. Cerita orang telah lalu. Nanti kita tengok cerita orang telah lalu, dan cerita juga bakal berlaku akan datang. Itu Quran. Barulah Al-Quran itu mu'jizah. Baik, satu. Cuba kita tengok yang kedua. Tahun 1985 juga Profesor matematik pula dah. Yang ni di Amerika Ustaz Airan. Profesor Jeffrey Lang. Bukalah, carilah siapa yang boleh membaca. Dalam bahasa Arab bukunya Hatta al-malaikatu tas'al. Dalam bahasa Inggeris bukunya Even Angel Ask. Balik cari buku tu. Dalam YouTube ada. Dalam YouTube type pun ada, macam sebut pun silap. Zaman moden ni macam-macam Ustaz. Hybrid, ceramah dekat orang muda dia faham. Ni Ustaz duk ceramah ni orang kampung, sebut hybrid, orang tua mula garuk kepala. Ustaz, breed ni apa Ustaz? Sudah nak kena cerita. Satu hari mak anak sendiri pun tok kepada Ikmal ni lah, dengar cerita anak Pak Cik Mat tu makan dadah dengan ayat ais. Dia kata makan dadah dengan ayat ais.
5 minit termenung kita lagu mana. Pikir-pikir rupanya dadah pil namanya ais. Cukup susah Zairo. Seminggu pula dia sebut pula, zaman sekarang ni pelik lah anak-anak ni. Dia main satu permainan. Main apa mau? Tak ada pada sebut duduk suka ciup. Dia ciup. Macam mana cara dia ciup? Macam tu ke? Tak. Dia ciup sambil tengok gini. Oh, itu YouTube mak. YouTube orang tua-tua bunyi ciup malah. Susah nak terang ke orang tua-tua. Macam-macam al-mustalahat al-jadidah. Orang tua Tok Nek umur 80 pun pandai sebut. Kita nak perkenalkan pasangan untuk dia kahwin tak susah. Kita bagi alamat Facebook, bagi seminggu. Tahu Tok kata apa? Tok Nek kepada seorang lelaki, tak tahulah Fahmi ni, dia tak add budak tu pun. Sebut tak add. Dan dia faham apa makna add. Itu benda-benda remeh-temeh. Jadi anak-anak pelajar sekalian, cuba kita tengok benda yang besar yang memerlukan research. Jeffrey Lang, dia dalam ceramah dia, dalam buku dia, dia menceritakan pengalaman hidup dia daripada kanak-kanak sampai remaja sampai dewasa. Ini kisah yang disebut oleh para ulama pengislaman, sebahagian hanya kerana sebahagian ayat Quran. Jeffrey Lang kata hidup dia amat susah waktu kecil, kerana ayah dia seorang kaki pemabuk minum arak. Orang minum arak keluar daripada rumah elok, balik dah mabuk, maka kamilah yang menjadi mangsa deraan dia. Aku dipukul, kakakku dipukul, abangku dipukul, didera. Yang paling sedih, ibuku dipukul. Lalu secara naluri dia bukan dia tadah tangan, dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu Tuhan apa yang dia sebut. Wahai Tuhan, mengapa kamu jadikan dunia ini begitu kejam, kotor, keji? Ramai orang bunuh orang. Tak bolehkah kamu buat dunia ni semuanya baik belaka, indah, tak ada orang bunuh orang, tak ada hasad dengki, tak ada nak kena orang, semuanya indah, supaya orang mengatakan kamu Tuhan yang baik secara naluri. So bila dia berdoa, lepas dia berdoa, dia tengok ayah dia minum arak juga, balik. Yang paling menyedihkan, dia kata, aku melihat ibuku dipukul dengan teruk satu hari oleh ayahku, sehingga ibuku meninggal dunia. Bila mak dia meninggal dunia, setelah dia berdoa, doanya tak dimakbulkan, tapi kepada Tuhan, entah Tuhan yang mana. Dia beriktikad umur belasan tahun, 17, 18, 19, zaman remaja dia, dalam dunia tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan tidak akan menzalimi orang. So dia berpahaman etis sehingga dia dewasa. Tapi hebat Mak Saleh ni, hidup menderita pun, belajar pandai rajin, jadi profesor bidang matematik University of Arkansas, United States of America. Kita tak ada tekanan apa. Tak ada tekanan apa, duit tiap bulan masuk, tak itu orang lain. Ni bukan orang lain ni, anak menakan saya, parti lelok, anak menakan sepupu lah. Tak ada masalah apa, duit semua orang tua bagi. Sepatutnya semua kita ni menjadi orang yang hebat, alim, Jeremiah macam bina, ni nahu-nahu lah. Ni asas ni kena hebat. Kalau di sini Tuhfatus Saniyah, kalau di Malaysia Jeremiah, lepas Jeremiah Mukhtasar Mutammimah Kawakibud Durriyah. Anda pergi ke Indonesia, mazhabnya berbeza, Jumriyah, Jurmiyah, Imriti, kemudian Alfiyah Tuih. Anda pergi di Indonesia, saya terkejut. Sebuah pondok pesantren di Indonesia, pondok pesantren Salafi Lirboyo, berapa santrinya Pak? Santri ini pelajar berapa orang? Ya enggak banyaklah Pak, sekitar 17,000. Satu pondok 17,000. Mengapa kamu mengatakan enggak banyak? Ya ada yang 24,000 Pak. 24,000 santri. Kita berapa ribu, Allah cerit sikit sangat Musab. Yang hebatnya, dia akan naik banner. Ni yang sakit hati ni. Kita naik banner juga ni. Kelak keputusan Parisa PT3 confirm dah, pakai dua asap kelang kabut. Hai, anak Pak Loman dapat berapa? Anak menakan kita dapat berapa? Adik dapat betul bang? Duk tanya. Hebat, 12A, 17A. Orang ini Indon tidak begitu.
Naik banner, 12 santri ini sudah hafal 1002 bit alfiyah. Umur berapa kau? 15, 16. Tu yang kata sikit hati Ustaz. Anak sampai ketua hafal tak habis. Lah duk ngapal lagi, tak hafal-hafal. Jaga. Antum semua orang muda mesti hafal. Kitab ilmu mesti diingat. Jangan jadi macam anak. Pasal apa? Sejauh mana kita berusaha, yang kurang tetap kita akan menyelesai. Itu tak hak pulun. Hak tak pulun kalau tak usaha, tak pulun. Tak usah cerita. Baik. Apa kisah Jeffrey Lang? Bila keadaan dia begitu, dia menjadi sampai satu tahap profesor di universiti. Satu hari pelajar dia yang Islam sedekah, hadiahkan Quran dengan terjemahan Inggeris. Maka orang-orang ini silap bagi kat dia. Dia akan baca kerana dia ada minda tadabbur. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Tu minda tadabbur ni yang anak buat kerja bentang di convention beliau dulu awal 2 hari bulan. Itulah pembentangan pertama yang di bawah kedutaan punya anjuran. Kena ada minda tadabbur. Kita peringkat ini anak faham, peringkat ijazah ni kita orang hidangkan nasi. Nak makan tak makan. Ada sebahagian makan luah balik. Apa dia? Ngaji betul lupa. Luah balik. Jangan luah. Bagaimana? Hafal semua. Nak jumpa lah Ustaz zaman anak dulu. Anak kuliah lughah. Ada seorang sahabat tapi dia senior. Ustaz Hadi nama dia. Kuliah lughah. Study 3 bulan sebelum periksa 20 jam. Mampu 20 jam abang study. Hafal min ghilaf ilal ghilaf. Kitab kuliah tingkat 5. Suara dia bawah dengar. Jiddan Mumtaz tiap tahun Ma'amar Tabati Syaraf. Macam tu kita lah Ustaz Hirul hebat. Allahu Akbar. Tiru contoh ada Ustaz Nazrul, tuan-tuan guru yang hebat ni. Anak tak ada apa, anak boleh benar ni dari sudut ini. Anak kena fokus hal ini sekarang, research. Baik, Jeffrey Lang bila orang bagi Quran, dia baca Quran tapi yang terjemah. Maka bila dia baca, bacaannya terhenti. Ayat ke-30 Suratul Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Apa maksud dia? Dan ketika mana Allah sebut kepada para malaikat, "Hei malaikat, aku nak jadi atas muka bumi ni khalifah." Malaikat argue, orang putih kata. Malaikat komplain. Sebab itu keluar buku, even angel ask. Hatta al-malaikah tas'al. Malaikat pun bertanya. Dia baca-baca Allah. Dia jadi semakin pening, semakin pelik, semakin bingung dan semakin keliru. Jawapan yang dia nak cari tiba-tiba semakin kelak. Dia pening. Pasal apa? Aku ingat aku orang pertama argue Tuhan, mengapa buat benda jahat banyak dalam dunia, biarkan manusia jahat. Rupanya malaikat lebih dulu. Lama dia pening kepala. Akhirnya nak murid dia sebut, Prof baca ayat tak habis, baca lagi ayat seterusnya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 31, ayat 32, ayat 33, ayat 34. Dia pun baca. Kita baca dah ayat ni, kita baca juga. Tapi kita kena tadabbur. Lebih daripada tahap pertama sekadar al-istima', lebih bertahap kedua sekadar al-insad. Dalam surah Al-A'raf ayat 204 itu 2 tahap. Masuk surah Muhammad ayat 24, yang tu tinggi sikit. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Akhirnya dia baca ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Malaikat argue Allah. Allah tak marah. Allah sebut. Dan Allah yang mengajarkan Nabi Adam semua al-asma, kata nama. Mengapa asma yang diajar? Cuba anda fikirkan. Maka dari sudut Profesor Jeffrey Lang, dia berpandangan begini. Rupanya bila dia baca lagi ayat seterusnya, ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seolahnya dia kata dia, Al-Quran itu ayatnya turun semua memberi jawapan kepada dia satu demi satu.
Dan baru dia sedang dalam buku yang dia sebut, Ibn Angel ask, bahwasanya selama ini aku hanya melihat just one side of the coin. Istilah dia sebut lah, hanya sebelah duit siling. Artinya apa? Dia tengok manusia ni benar jahat. Maka dalam hidup juga kita begitu. Rupanya dalam diri kita ni semua, nah, ada puluhan, ratusan, ribuan potensi sebenarnya, kita tak sedar. Buktinya, walaupun malaikat argue Tuhan, argue Allah, mengapa mencipta Nabi Adam, manusia khalifah, tapi Allah sebut Allah yang mengajarkan Adam, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kita belajar bahasa Arab, kalimah asma' majority, so priority diletak dulu, kemudian af'al, kemudian al-huruf, huruf. Isim bahasa Melayu kata nama. Apa ajaibnya ayat ni? Cuba kita tengok keajaban. Orang yang belajar lugah tahun 3 tahun 4 dia akan belajar lah subjek tu. Apa dia? Sekarang kita cuba tenung. Al-asma kata nama. Cuba fikirkan berapa bahasa dalam dunia. Wa qala ba'dul lughawiyyin anna Allah subhanahu wa ta'ala qad 'allama Adam alaihi salam jami'al lughat, jami'al asma' fi kulli lughat. Allahu akbar. Kata sebahagian ahli bahasa, Allah ajak Nabi Adam tu semua kata nama dalam semua bahasa. Subhanallah. Dahsyat ke tak dahsyat? Ada berapa mazhab bahasa? Ada 8 mazhab. Atau nak belajar kuliah lughah dulu Ustaz. Mazhab yang pertama namanya mazhab tauqifi, iaitulah mazhabul wahyi. Yang kedua mazhabul muhakat. Oh, bukan fiqh saja ada mazhab, lughah pun ada mazhab. Kita akan belajar nanti. Baik, kita ambil 2 aja. Satu pun memada. Berapa bahasa dalam dunia? Teramat banyak. Orang Malaysia yang kita tahu apa dia? Bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Cina lah senang. Dalam Cina ada Mandarin, ada Hokkien, ada apa lagi? Cantonese. Kalau ke Sabah dan Sarawak ada 30 ke 40 etnik. Oh, banyak. Tiba-tiba Ustaz Hairul nak menunjukkan kebesaran Allah ni, ana banyak juga jauhlah ke Indonesia, sehingga kan kawan-kawan pun rasa, Ustaz ada isteri kedua kah? Kerap, pasal kerap. Tapi bukan jalan kerana itu, jauhlah ilmiah. Bila sampai di Sumatera 2, 3, 4 kali sampai boleh cakap Indo lah kira. Sampai di sana ya biasalah, bahasa di orang-orang Padang, orang Sumatera bahasanya begitu lembut. Kan orang Melayu kita ada rumpunnya, ada Melayu Deli, Siti Nurhaliza Melayu Deli, ada Melayu Bugis, orang Bugis katanya lah, tak tahu, tak ada salah silah pun. Orang tu Bugis, jangan main pahlawan tu sama dengan Datuk Seri Najib. Pahlawan, tak heran. Ada Melayu apa lagi? Minang. Kalau yang di Padang Pak, Melayunya Melayu Minang. Ya bahasanya lembut begitu. Ya bisa Pak, bisa. Oh, lembut sungguh. Ya masih lagi bisa dipaham. Tapi bila sampai di Jawa, bahasa Jawa begitu, Jawa Timur, ya kali pertama gitu, bulan sekitar hujung bulan September, awal bulan tanggal awal 10 bulan Oktober begitu. Jalan-jalan begitu, ngomong-ngomong sama orang-orang yang di situ. Lalu aku tanya, Pak, kalau yang aku ngomong-ngomong begini, Pak, aku ini biasanya agak-agak kamu, aku ini datangnya dari Indonesia, pelosok mana Pak? Saya jauh cakap dengan dia orang dulu. Pasal Jawa payah sikit. Kalau bapak yang ngomong begini, bapak biasanya bapak itu orang Sumatera Barat Pak. Oh, megah kita, dia kata kita orang Sumatera. Oh, pasal apa? Cakap sebiji, cakap sejibi. Saja seronok main bahasa. Kita orang bahasa dia tahu. Sejibi, normal is boring. Dia tahu. Anak suka buat berlain. Kaedah normal is boring ni cukup baik. Pasal apa? Keluar daripada kebiasaan. Tapi jangan over. Ada orang nak terkenal, dia ambil kaedah khalif tu'raf. Nak terkenal tak payah mana, buat berlain memang meletup nah. Tapi kita ambil normal is boring. Apa normal is boring? Nanti jawapan di hujung akan dapat faham secara undirect, tak boleh habaq secara direct. Baik. Dan bila berada di hebat di Indonesia, terutama jadi Surabaya, kenapa? Anda melawat 3 institusi, PARE, kampung bahasa satu-satunya di dunia.
Anda belajar di Mesir belum tentu fasih dalam fusha. Sebab bahasa Ami mengganggu. Kacau sungguh Ami ini. Itulah dilema pelajar Mesir. Nak mahir bahasa fusha tak susah mana. InsyaAllah bermukimlah 2 bulan di Pare, insyaAllah. Dalam dunia satu-satunya kampung bahasa. Kampung bahasa Inggeris dalam Kecamatan Kediri, Kecamatan Kediri, kabupatennya Pare. Ya, di situ ada 100 lebih markas bahasa Inggeris. Ada bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Perancis, segala-galanya. Allahu Akbar. Tak fasih lagi, pergi celuk 2 bulan abang, insyaAllah. Kita ada basic lah. Fusha bukannya senang oh. Fusha susah, Ami mudah. Pastikan anda memperolehi 2 bahasa ini keluar dari sini. Kalau susah nak begitu. Baik, Pare satu. Yang kedua, anda melawat pondok pesantren, pondok modern Guntur. Yang ketiga, pondok pesantren tradisi. Ada ribuan pondok hebat. Lalu bila berjalan di Pare, Kediri, banyak dijumpai perkataan-perkataan yang enggak bisa difahami. Antaranya tertulis, ya orang bahasa biasanya tertarik. Tengok ada tertulisnya ketan. Kita dah ingat ditulis ketam, silap tulis kau. Ketan mempelam, ketan durian. Bapak, ketan itu apa Pak? Bapak silap nulis ya? Ya enggak, ketan itu maknanya pulut. Pulut durian, pulut pelam. Tu dua lah hijaunya. Tu bahasa Jawa tu. Bergerak lagi. Bebek. Bebek saja, bebek goreng. Bebek itu kambing ya Pak? Kita duk bebek kambing. Enggak bebek itu itik goreng, ada itik bakar. Bapak mau yang mana Pak? Ya enggak maulah. Akhirnya besoknya check-in hotel. Check-in hotel ya, aku ngomong saja bapak yang sama bapak reception. Bapak, kita check-in ini Pak. Besoknya ada sarapan pagi ya Pak? Ya Pak, insya-Allah kita prasmanan aja. Prasmanan itu apa Pak? Oh, prasmanan itu nanti kamu datang sini, kamu cedokin sendiri. Buffet. Lalu ngomong Indun ngomong. Akhirnya hari terakhir naik van. Aku ngomong sama bapak supir, Bapak, yang di Jawa ini Pak, berapa bahasanya Pak? Ya kami di Jawa ini ada hampir sekitar 4.000 Jawa. Yang sesama Jawanya enggak bisa difaham. Orang Jawa dengan bahasa Jawa tak faham. 4.000. Kalau tak silap anak 4.000. Allahu Akbar. Baik, anak ingin bertanya antum sekalian dari sudut i'jaz ayat Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma. Siapa yang memberikan nama dinding itu dinding? Tolong jawab. Siapa buah nama dinding? Tiba-tiba sebut dinding orang faham. Ni meja siapa buah nama? Siapa boleh bagi tahu? Duk tanya guru bahasa pun dia pun pening. Mengapa? Itulah dia mazhab tauqifi. Jangan main-main. Bayangkan Allah ajak Nabi Adam semua kata nama dalam semua bahasa. Siapa buah nama kucing itu kucing. Kalau tidak nak suruh orang ambil kucing, nak sebut apa? Ni kalau tidak nak suruh orang ambil meja abang, nak sebut apa meja? Tolong ambil meja sekejap. Meja dia ada lantai bekomsak ni, dia ada kakinya 4. Kadang-kadang bujur, kadang-kadang bersegi, bisa digunakan untuk membaca, ada kalanya untuk makan. Oh, panjang bahasa dia. Sebut meja. Siapa buah nama? Lemah tak kita? Lemah. Sebab Allah yang beri nama. Sampai begitu kata para ahlul lughah. Maka oleh kerana itu baca lagi, qalu subhanaka la ilma lana illa, akhirnya malaikat mengalah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, mengalah dalam arti kata dari sudut itu manusia hebat. Tapi potensi manusia kita tak keluar 100%. Kerana kita tak ada minda tadabbur yang ada kepada orang barat. Orang barat tak pernah ada Quran, tapi mengkaji Quran. Dan yang terakhir, anda pun melihat masa tak nak lewat. Yang terakhir, kita kembali 10 tahun daripada tahun 1985. Yang ini agak masyhur. Disebut oleh Zaghlul Najjar dalam artikel dan jurnal dia yang banyak. Kisah pengislaman. Dr. Maurice Bucaille, pakar dalam bidang geologi, pecahan ilmu geologi yang paling halus lagi, namanya ilmu yang baru dia kuasai tahun 1975, nama dia ilmu gastroenterologi. Malam bila kita dengan budak tip,
malah kemarin dulu. Jangan main-main. Budak medik dia akan faham. Ilmu gastroenterologi, cabang ilmu biologi, membicara kakak dan abang-abang sekalian tentang pencernaan organ dalaman, jantung, hati, limpa dan sebagainya. So tahun 1970 dia mula menguasai apa yang berlaku. Dia tertarik dengan satu isu, itulah mayat Fir'aun. Dalam banyak-banyak dia cari Fir'aun juga, Tuhan dia. Dia minta Presiden Perancis François Mitterrand ketika itu bawa mayat satu saja, aku tak nak yang lain. Ada puluhan belasan mayat Fir'aun. Fir'aun nama raja orang Mesir, Tsar nama raja orang Jerman, Sultan nama raja-raja sebahagian negara tanah Melayu, yang di Pertuan Agong nama raja rakyat Malaysia, apa dia lagi, Shah nama raja dan pemimpin di Iran. Siapa naik dia pakai nama tu. Maka Fir'aun juga begitu. Tapi mana satu Fir'aun yang bertembung dengan Nabi Allah Musa dan Nabi Harun? Mana satu? Sebelum tahun 1975 siapa pun tak boleh kita, hatta orang di Mesir, hatta ulama-ulama di Mesir. Bila tercetus begitu, dia bawa mayat, buat kajian makmal. Ada 4 kesimpulan mayat Fir'aun. Itulah mayat Meneptah Ramses II. Pertama, mayatnya ada garam. Yang kedua, tulangnya banyak yang patah. Yang ketiga, tangannya terangkat. Yang keempat, paling dia bingung mengapa mayatnya paling sempurna daripada rambut sampai hujung kaki. Inilah gastroenterologi, paling sempurna. Walaupun dia hitam, anda cadang nak pergi melawat, tapi sahabat anda dah pergi sampai baunya cukup kuat. Sebab anda tak mau pergi melawat pergi habis, Ustaz. Sebab kalau habis tak datang dah. Kalau tak habis kena datang semula. InsyaAllah anda nak mai balik ni, lagi tak siap tesi ni, insyaAllah target dalam masa 2 tahun 2018 insyaAllah sampai pula. Tu dia punya azam sonok. Ni sonok ni buat dalam keadaan enjoy. Hampa ingat senang nak buat PhD. Susah abang. Dekat-dekat nak gila lah. Pakat buat tanyalah Ustaz Hairul, kalau di Azhar anda tabik lagi lah. Keluaran Azhar ni memang dahsyat, tak ada apa orang yang sanggup. Sekadar kemampuan, buatlah satu PhD, tengok pakai rasa seorang sikit. Tapi buat ni benda yang enjoy, sebab kita nak cinta ilmu, bukan kerana nak pangkat, nak Profesor Madya, tak payah. Kalau kita nak kerana benda, habis. Ini kerana nak menyebarkan ilmu Allah. Baik. So 4, maka dia buat report. Dalam report dia, mumia Fir'aun, satu penelitian sains moden dibentang di Perancis. Mayat Fir'aun duduk di sebelah. Dia pun sebut dengan bangganya, akulah orang pertama boleh menyatakan bahawasanya mayat Meneptah Ramses II inilah yang tenggelam di dalam laut ketika mana berdepan mengejar Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Inilah yang tenggelam. Dia telah mengkaji kitab Taurat, dia telah mengkaji kitab Injil, dan juga mengkaji kitab Taurat yang diubah menjadi Talmud, mengkaji kitab Injil yang diubah menjadi Bible dengan beberapa versinya. Ada New Testament, Old Testament, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Bible Luka, Bible Matthews, Bible entah apa bala, banyak version. Semua menceritakan tentang Fir'aun tenggelam di dalam laut. Tetapi tidak ada satu ayat dalam kitab-kitab yang disebut tadi yang menceritakan Fir'aun diselamatkan. Tidak ada. Maka dia pun sebut bukti kata Fir'aun tenggelam, ayat garam ada, kan? Dalam badan dia ada garam. Yang kedua, banyak tulang patah, menunjukkan dia tenggelam ketika itu dia dalam laut yang terlalu dalam, pressure-nya kuat, patah tulang. Yang ketiga, tangan yang terangkat kerana dia cuba berenang menyelamatkan diri, akhirnya kerah begitu dalam laut. Yang keempat, paling dia pelik, mengapa mayatnya sempurna. Maka disebut istilah pemumiaan, mumia. Sebenarnya teknologi mumia zaman moden, zaman dulu belum canggih, tapi mayatnya sempurna. Mengapa? Dia ceramah dan dia rasa hebat, akhirnya habis dia ceramah, dia diberikan, dikurniakan pingat tertinggi Perancis. Tiba-tiba seorang sarjana Muslim sebut, Prof, Doktor jangan rasa bangga, Doktor. Kami orang Islam dah tahu benda ni 1400 tahun dahulu berdasarkan firman Allah surah Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika. Dia gunakan harful jar, bi badanika. Mengapa? Balik cari makna harful jar. Ba. Hari ini kata Allah, kami yang menyelamatkan tubuh Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda kebesaran Allah selepas kamu ni.
sebagai tanda kebesaran. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tanda Firaun itu ramai manusia yang lalai dan leka. Siapa nak cerita Firaun, biar pergi cerita lama, biar. Rupanya ayat itu telah menyebabkan Boris Bukail meluk Islam. Mula dia tak percaya, dia ambil tiket, dia datang ke dalam sebahagian negara Arab, cari tanya puluhan ulama, semua ulama membacakan ayat yang satu, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan yang terakhir, ana ringkaskan bagi parti-parti isu-isu penting. Cuba kita lihat piramid ni kisah cerita banyak khilaf, tapi yang anda baca dalam satu artikel, ada dua orang saintis pakar tanah. Kita pergi juga tengok apa Ahram kan, abang dah sampai dah Ahram, pergi tengok, kira sonok je Ahram ni. Tapi masalah tak begitu. Sarjana barat dia akan termenung, dua orang ni termenung, macam mana batu yang besar ni warna atas. Walaupun ada khilaf siapa yang membina itu, tapi berdasarkan ayat Allah nanti kita akan tengok macam mana dia bawa naik satu-satu batu tu, besar-besar kenderaan tu. Akhirnya dia ambil serpihan, bawa masuk dalam makmal, buat kajian bahwasanya itu bukan sebenarnya batu, itu ialah tanah at-tin yang diwapkan menggunakan air garam, air masin. Kena wap mengubah struktur batu tanah menjadi 99.999%, dan ini telah dibuktikan dalam kajian. Sebab itu piramid yang 40 tingkat bangunan, ketinggian dia 10 kali padang bola ukuran FIFA, 10 kali padang bola tu, tapak dia paling besar tu, nama apa, Khufu ke apa. Sebenarnya di bawah tanah sikit demi sedikit. Ini kajian sarjana barat yang tak pernah ada Quran di tangan dia, tak pernah ada Quran, tiba-tiba bertemu dengan ayat Quran. Ayat apa? Surah Al-Qasas ayat ke-38. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya haman 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Itu dia ayatnya. Kata Allah, dan ketika Fir'aun berkata kepada kepala tentera dia, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan selain aku. Fa'auqid li, bakar olehmu ya Haman ala tin. Maka kaedah bakar inilah yang dijumpai oleh dua orang saintis Amerika ni, namanya anda lupa, balik cari La Zaman Ledakan Maklumat, kitab anda boleh dapat. Alhamdulillah, anda bila datang nak cari bahan ni Ustaz, alhamdulillah Syairul, Allah bagi terlebih. Datang nak bentang, niatnya rumah Kedah aja ada 15 orang pun tak apa, Allah bagi 6 kali boleh bentang. Bahan nak dapat kitab sikit ya kat Pustaka Darussalam, tiba-tiba jumpa dengan seorang Arab ni, antum kenal kot budak Arab nama Latif tu lah, nak kenal yang medik tu. Dia bagi kat kita sampai 277 gig, yang ada pun 93 gig dah, campur lagi kat 400 gig, ada 60,000 judul kitab jenuh buat kajian. So hari ini abang, kalau abang tak nak buat research, kita kena lonjak ke depan. Peringkat ini kita degree, kita menerima apa yang dihidangkan, naik satu tahap. InsyaAllah anda rasa ada yang minat, masing-masing rezeki saya. Siapa yang nak talaqi, ya silakan terus. Semua berperanan. Kita tak boleh kata orang itu rendah, orang ini tinggi, jangan. Semua berperanan dalam ilmu. Ada orang terdorong, dia nak buat research, buat master PhD, ada orang nak talaqi puluhan tahun, hebat. Semua berperanan, semuanya ilmu, semua berperanan di bidang dia. Kita tak boleh macam ulama zaman-zaman dahulu yang hebat-hebat, merangkumi semua ilmu. Sebab itulah kita nak keluar daripada dui sistem. Tujuan anda buat kajian ni, mengapa orang ada dualism dalam sistem pendidikan. Orang hafal Quran, bahkan ulul albab program kerajaan buat sekarang, MRSM pun ada, Imtiaz pun ada, SMKA dah bermula, tak pernah digabungkan. Seolahnya sains moden, kata Dr. Ellison, mengapa orang Islam ni terpisah, walhal sains semua daripada Al-Quran. So kita nak gabungkan kembali, nak rapatkan, mudah-mudahan kita nampak sebenarnya ini adalah semua proses ke arah pemantapan akidah. Dan yang terakhir nak sebut sikit, hasil ayat ini,
Kaedah pembakaran ini sebenarnya merupakan teknologi terdahulu yang telah Allah Ta'ala sebut, cuma digunakan pakai zaman moden. Bila mana orang menggunakan kaedah bakar untuk menjadi kukuh. Bata pasir dengan bata merah yang dibakar. Bata merah lebih mahal, lebih kukuh dan juga lebih selesa. Kenderaan, body di antara sesama body dipeteri di hujung je asalnya. Tapi 2 tahun yang terkini, syarikat gergasi kenderaan keempat dunia namanya Hyundai, dalam satu kenderaannya bernama Hyundai Sonata, di sini tak banyak, dia telah declare inilah kenderaan satu-satunya dalam dunia yang menggunakan pembakaran secara holistik. So the whole body dia bakar, mengurangkan 50% berat, mengukuhkan 50% kekukuhan, durability dia, dan hebat, semua teknologi hebat. Puncanya fa'uqidli ya hamanu alutin, Quran mendahului. Tugas siapa nak korek, nak kaji? Tugas anda sekalian. Jadi Ustaz Harun, rasanya sekadar itulah. Masa telah pun menunjukkan 10.30. Alhamdulillah kita dapat juga meluahkan masa puas malam ni. Malam ni paling ramai, alhamdulillah. Jadi malam pertama 2 hari bulan forum pembentangan kertas kerja. Yang kedua 6 hari bulan di rumah Kedah. Yang ketiga 7 hari bulan forum di rumah Negeri Sembilan. Yang keempat di rumah Kedah balik dengan pelajar perubatan. Yang kelima malam ni, yang esok di Syubra. Dekat nak balik dah Ustaz Harun. Penat dah rasanya, tapi alhamdulillah rasa seronok. Jadi harapan anda sekalian, mudah-mudahan yang nak mendapatkan maklumat lanjutan, kerana anda akan pulang ke Malaysia, realiti kehidupan anda di Malaysia yang sebenarnya medan menyebarkan dakwah dan perjuangan, maka akan ada berkepelbagaian khalfiyah al-mukhtalifah yang akan terjadi. Ada orang bidang itu, ada orang bidang ini, ada orang dengan NGO, ada orang dengan jamaah dan sebagainya. So anda kena perlu setkan masa dengan yang terbaik. Jangan jadi macam anak dah tua, dah tak ada apa lagi dah, bukan zaman nak menghafal, mengingat, tapi masih lagi bersemangat. Main sini duduk cabak dengan anak ni, cabak dengan anak. Pak cabak anak tak apa, cabak pergi. Kita pakai lawak hafal hadis Riyadhus Salihin. Balik ceramah sedap. Hafal sebagai ayat Quran. Tengok Dr. Zakir naik. Kita tu bincanglah dari sudut akidah, khalfiyah dari sudut itu. Kita ambil dari sudut kehebatan dia mengingat bukan sahaja ayat dalam Quran, dalam Bible, perjanjian baru, perjanjian lama, dalam kitab Hindu, dalam kitab Sing, dalam kitab segala-galanya. Otak apa lah orang ni? Boleh tak kita begitu? Boleh. Tak percaya, cuba try test. Semua orang mampu. Masalahnya kita banyak baca Facebook, dia juga WhatsApp. Tahu apa WhatsApp mereka Facebook tulis dalam satu wawancara TV, Mark Zuckerberg tahun 2003, billionaire di usia 20-an, jaket yang dia pakai ni dalam satu wawancara TV, host TV suruh buang, kerana di belakang jaket dia ada tertulis 2 lambang Freemason Illuminati. Yang tu tak kisah, memang lantak puak-puak penyembah syaitan ni, abadatul syaitan. Yang ana hafal sampai sekarang, dia tulis apa? We want all of the people stay connected, nombor 1, and share everything together. Memang berlaku sekarang. Kita nak orang sentiasa berhubungan 24 jam berhubung, maka efeknya kurang berhubung dengan Allah. Jaga efeknya, kesannya. Mengadunya kurang lagi mengadu dengan Allah. Mengadu semua dengan Facebook, mengadu masalah semua dengan WhatsApp, Telegram, Instagram. Dan yang paling teruk, stay connected. Yang ni cukup baik. Share everything together. Stay connected yang pertama. Share everything, kongsi semua benda. Ni buah lah nak bagi ni, buah lah. Hampa tak ada orang kongsi apa sekarang. Mula-mula orang kongsi ayat-ayat biasa, ayat-ayat cinta saja. Sayang-sayang tak? Sayang. Takat larat nak main sayang-sayang, luat muntah. Akhirnya, so if you are really love me, you have to prove it for me that you are really love me. So dia proof langsung. Proof no. Ni kes, 2 kes yang ana tangani. Tahu. Bukti sayang. Nak sebut ke tak tahu, Ustaz Harun rasa malu. Ambil alat sulit bubuh dalam lidah, bukti sayang. Mula-mula perempuan mula dulu. Semua jaga-jaga. Akhirnya lelaki pun tunjuk hadiah juga. Allahu Akbar. Inilah yang berjaya orang barat buat. Share everything together. Bukan sekadar share benda makanan, dah share benda-benda sulit. Na'udzubillah wal'aidzubillah. Teknologi ada di depan anda, gunakan untuk research dan ilmu. Sekarang ini diterima pakai. Kalau orang nak tuduh Ustaz Google, tak timbul soal. Tapi syarat mesti menadah dulu. Ada basic.
Kalau orang tak ada basic, tu yang duk jadi Wahabi, duk jadi balap clear. Teruk kamu ni, tugas kamu memang berat. Ustaz duk dalam gelanggang dah. Menghadapi puak-puak ni memang cukup berat. Susah nak contoh. Dia beradik pun ada. Dia pakai YouTube tu ya, tok guru dia. Ngaji dah, hampa kena balik cerita. Mengaji cepat, balik cerita lagi cepat. Lawan puak-puak ni sungguh. Jadi Ustaz Hairul, terima kasih banyak. Sebenarnya alhamdulillah malam ni atas inisiatif Ustaz Hairul lah yang dapat ziarah ana. Terima kasih banyak Ustaz, dan bagi kesempatan peluang, dan tak pernah terlintas pun dalam jadual nak boleh berucap di ruang Jawi ni. Alhamdulillah Allah Taala bagi peluang, mungkin sebab niat ana yang baik, kehendak ana yang baik untuk menyebar agama Allah. Allah bagi ruang dan peluang, dan insya-Allah apa yang dipersembah dan dibentang tadi hanya sebahagian kecil mukadimah kepada kajian, dan ada lagi benda-benda yang terlalu detail yang perlu kepada kemahiran malakah al-lughawiyah. So anda sekalian perlu memahirkan diri dengan bahasa Arab, terutamanya sudut ilmu alat tools dia, balaghah, balaghah ma'ani badi' bayan, pas semua tu kuasai, dan juga al-mufradat, kalimah hafal bagi banyak, dan juga kuasai juga bahasa Inggeris. Ini zaman ledakan ilmu untuk orang yang nak ambil. Orang tak nak ambil habis. Allah dahsyat. Jadi sebahagiannya telah Muhammad Akmal Najib ni ada sahabat-sahabat yang nak gedung segala kitab dalam bentuk PDF lah. Yang nak tadah ni belilah. Yang tambahan artikel, jurnal, bahasa Arab, kajian-kajian, tesis-tesis yang dibuat oleh sebahagian student-student di Azhar pun ada. Belilah satu hadis 1000 gig tu, 1 terabyte. Pergilah duduk sehari semalam, makan masa 5-6 jam untuk selesai save. Tu dia punya dahsyat. Guna ledakan keilmuan sekarang, jangan lepaskan peluang. Kerana anda dah berpengalaman, dah research dah, alhamdulillah. InsyaAllah tolong doa bagi selesai. Sekian saja sebagai pembakar semangat untuk semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.